Hari ini kita akan membincangkan satu isu, yaitu isu pencemaran di Malaysia. Adakah kita semua tahu bahwa isu pencemaran ini adalah sangat penting dan berbahaya kerana ini adalah nafas yang kita hirup dan kita sedut setiap hari, dan pencemaran ini dapat membahayakan kesihatan semua masyarakat termasuk kanak-kanak, khususnya golongan orang tua. Bukan setakat kesihatan, pencemaran udara juga boleh mempengaruhi alam sekitar dan menyumbang kepada perubahan iklim. Anggarkan 32,000 kematian peramatan berlaku di Malaysia setiap tahun, dan sumber ini saya perolehi daripada Center for Research on Energy and Clean Air in Malaysia. Namun, terdapat dilema di antara isu dan juga pencemaran ini. Mengapa hal ini berlaku? Kilang dan juga kenderaan adalah sumber utama pencemaran udara di Malaysia. Namun, mereka adalah antara penyumbang ekonomi dan telah menstabilkan ekonomi negara. Kita ada konflik nilai antara keperluan ekonomi dengan keperluan untuk menjaga kesihatan dan alam sekitar. Siapa yang terlibat? Sudah tentu kerajaan, syarikat industri, masyarakat dan juga pengguna macam kita. Kita boleh lihat isu ini dari sudut utilitarianism, di mana jika pencemaran sememangnya mendatangkan kesan yang sangat besar terhadap isu kematian dan juga penyakit kepada golongan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, kerajaan dan juga dasar-dasar kerajaan seharusnya menitik beratkan cara-cara untuk menghentikan dan mengurangkan isu ini. Dari sudut pandangan lain, dari konteks utilitarianism ini juga, kita dapat memperhatikan bahawa jika pencemaran ini terus berlaku disebabkan oleh sektor ekonomi, ini tidak adil untuk semua golongan masyarakat, tidak kiralah bayi ataupun kanak-kanak, remaja maupun golongan-golongan orang tua yang sudah lanjut usia. Oleh sebab itu, jika membentras ataupun mengurangkan kadar pencemaran itu lebih mendatangkan faedah dan juga kebaikan untuk semua golongan-golongan ini. Biarpun ada satu pihak yang akan menanggung kos yang tinggi, contohnya kilang-kilang membayar kos karbon, cukai karbon, ataupun kenderaan-kenderaan yang melanggar peraturan di mana mereka menggunakan dan mengeluarkan asap hitam yang berlebihan harus dihukum dan disamai. Teori menarik ialah deontologi oleh Immanuel Kant. Teori dia berarti tindakan dinilai berdasarkan kewajipan moral, bukan hasil. Jadi kita ada kewajipan moral untuk lindungi alam sekitar walaupun ada kos ekonomi. Jadi walaupun kilang itu penting, mereka wajib jaga alam supaya udara tak tercemar. Bukan setakat itu saja, kita juga mempunyai tanggungjawab moral untuk tidak cemarkan udara kerana ia melanggar hak orang lain untuk hidup sehat. Isu pencemaran udara berkait rapat dengan matlamat pembangunan Mampan, iaitu mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim dan juga kesannya. Isu pencemaran juga ini berkait rapat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap perubahan iklim. Contohnya, apabila pencemaran udara ini kerap berlaku, maka bila udara tercemar, gas rumah hijau akan meningkat, jadi perubahan iklim akan menjadi semakin teruk. Secara tidak langsung, hujan asid akan berlaku. Hujan asid ini sangat bahaya kepada kesihatan manusia. Selain itu, pencarian ais di kutub akan menyumbang kepada kenaikan paras air laut yang sangat teruk. Namun, terdapat inisiatif kerajaan tempatan yang telah dilakukan setakat hari ini, iaitu contohnya dasar kenderaan elektronik nasional, dasar kenderaan elektrik nasional dan juga larangan pembakaran terbuka. Kita kena ambil tindakan segera untuk kurangkan pencemaran supaya kita boleh bantu negara untuk mencapai matlamat SDG ini dan lindungi bumi kita. Setiap tindakan kecil seperti mengurangkan penggunaan plastik, menanam pokok atau guna kenderaan awam boleh memberi kesan besar dalam jangka masa yang panjang terhadap perubahan iklim. Bukan itu saja, pencemaran udara boleh berlaku disebabkan oleh aktiviti harian seperti pembakaran sampah secara terbuka atau penggunaan bahan kimia yang tidak terkawal. Bau busuk dan habuk halus di udara boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti asma, batuk berpanjangan dan mata pedih. Di kawasan yang terutama yang padat penduduk, udara yang tercemar boleh menyebabkan kesukaran bernafas terutama bagi kanak-kanak dan orang tua. Oleh itu, penting untuk kita amalkan cara hidup bersih dan bertanggungjawab seperti tidak membakar sampah dan mengekalkan kebersihan alam sekitar. Daripada isu ini, saya mendapati dan saya juga sedar bahawa pencemaran udara ini berasal dan juga berpunca daripada asap kilang, asap rokok
asap kenderaan dan juga asap daripada pembakaran terbuka yang berleluasa yang dilakukan oleh segelintir individu yang tidak prihatin terhadap isu dan juga pencemaran udara ini. Saya pula rasa kita semua ada tanggungjawab sendiri untuk mengubah sikap dengan mengurangkan tindakan yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Contohnya seperti kurangkan penggunaan kendaraan sendiri dan juga berkongsi kereta dengan orang lain agar jumlah kendaraan di jalan raya berkurangan. Oleh itu, kita dapat mengurangkan asap dan gas berbahaya seperti karbon dioksida yang dilepaskan di udara oleh kendaraan. Betul itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jom sama-sama jaga alam sekitar. Terima kasih kawan. Jangan lupa ambil berat tentang pencemaran udara dan jaga alam sekitar. Baiklah kawan, ingat, pencemaran udara adalah nafas yang tercemar. Kurangkan penggunaan kenderaan. Asap rokok dan pembakaran hutan. Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi khazanah untuk anak cicit kita di masa akan datang. Dan terima kasih.